Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Sofian Baraki. InsyaAllah pada video kali ini saya hendak membongkarkan satu rahsia ataupun satu ilmu hitam yang terdapat pada satu kes yang sangat popular pada tahun 90-an, dan di mana cerita ini dah banyak orang cover, dah banyak orang share, dah banyak orang menceritakan. Cumanya di sini saya hendak memfokuskan kepada jenis ilmu hitam yang digunakan oleh penjenayah ini. Nak tahu apa cerita dia? Jom kita saksikan. Misteri kehilangan Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang, kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Ib. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada semua rakan-rakan warganet di luar sana. Apa khabar? Semoga anda semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menjaga kesihatan, menjaga SOP disebabkan sekarang ni musim COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi saya berharap agar anda semua dapat mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM dan juga sentiasa berwaspada, berada di tempat yang jauh daripada orang. Sekiranya ada urusan barulah keluar, ya, sebab kita pun tak dapat membantu membantu orang lain, membantu diri kita sendiri. Okey, untuk topik hari ni, okey, bertemu lagi kita di ruangan sembang santai Pusat Internet Federasah. Untuk topik kita hari ini adalah YouTube channel pentingkah pemilihan konten yang menarik. Hari ini kita bawa rakan kita daripada Pusat Internet Komuniti Kubang Pekan untuk berkongsi sedikit ilmu tentang YouTube channel lah. Okay, tanpa buang masa lagi, kita nak berjemput saudara Saufi bin Ahmad Khalil untuk bersama kita pada pagi ini. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saufi. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Okey, Saufi, sihat Saufi? Alhamdulillah sihat. Okey, macam mana COVID di sana, di bahagian Sayong? Okey ke tak? Sayong setakat ni Alhamdulillah masih lagi zon hijau lah. Maknanya tak ada apa-apa kes yang terkini lah. Kes positif COVID tak ada. Okey. Macam mana aktiviti pula di Pusat Internet Kubang Pekan? Banyak tak aktiviti untuk tahun ni? Tahun ni insyaAllah ada perancangan lah, sebab mungkin perancangan tu ada sedikit orang kata ada perubahan-perubahan lah, sebab kita sekarang ni kan tengah COVID apa semua ni. Jadi tahun 2020 ni memang terkesan, kelas pun semua tak ada kan. Kita tak boleh nak buat macam-macam program. Mungkin pada tahun 2021 ni keadaan dia mungkin masih sama lagi, cumanya mungkin ada perubahan program lah mengikut kesesuaian. Sebab sekarang ni sekarang pun kita dah banyak lihat kelas-kelas online. Mungkin itu yang akan ditekankan. Okey, macam mana dengan kehadiran user di Pusat Internet Kubang Pekan? Setakat ni kehadiran user agak berkurang lah. Secara faktanya memang berkurang. Sebab orang kata pusat internet ni dia ada SOP dia. Maknanya mungkin kita menghadkan beberapa orang yang boleh masuk dan berapa lama dia boleh berada di dalam pusat internet. Dan mungkin kelas-kelas yang kita buat pun tak ramai juga yang hadir, dan kelas tu pun tak lama dia punya tempoh masa dia. Itulah keadaan sekarang. Okey, Sophie. Okey, kita nak berbalik kepada kita punya topik pada pagi ini, iaitu YouTube channel pentingkah pemilihan konten yang menarik. Okey, kita tahu Sophie dah ada YouTube channel sendiri kan? Jadi bila Sophie start dengan YouTube channel tu? Nak katakan start bermula tu dah lama dah sebenarnya, semenjak tahun 2015. Dah lama lah, sebab yang pada permulaan tu tak adalah secara serius untuk buat, orang kata buat YouTube channel ni kita nak buat duit, tapi kita buat secara sampingan lah. Maknanya start tahun 2015 tu saya bekerja di pusat internet, dan pada masa tu
ada beberapa usahawan-usahawan di sekitar kawasan yang orang kata menjadi orang kata contohlah untuk usahawan yang berjaya, dan tempat-tempat yang menarik yang berada di sekitar pusat internet tu saya ambil inisiatif untuk membuat video. Jadi bila dah buat video tu saya upload lah di media sosial, sebagai contoh di YouTube lah. Jadi pada permulaan tu secara sambilan dahulu, maknanya post video berkaitan dengan tempat-tempat menarik, usahawan-usahawan yang berjaya, dan ada juga yang berkaitan dengan hobi lah, hobi saya juga macam buat memasak apa semua tu. Tapi kalau ikut macam tahun lepas Sophie betul-betul serius kan dengan YouTube channel kan, betul-betul serius, dah ada konten yang betul-betul dipilih untuk letakkan dalam YouTube channel kan, betul? Betul. Apa orang kata, lepas bila kita dah tahu yang YouTube ni kita boleh buat jana pendapatan, saya fikir jugalah macam kerja di pusat internet kan, kita mengadap komputer sepanjang masa, kadang tu ada masa terluang. Saya fikirkan apa tidaknya saya buat satu konten yang orang kata yang mengikut orang kata kesesuaian diri saya. Maknanya dulu saya sebagai seorang yang perawat Islam, maknanya ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan orang kata alam-alam ghaib ni kan, cara perwatan yang tertentu apa semua tu saya nak share lah kepada semua orang. Jadi saya kongsi saya punya pengalaman dan orang kata kemahiran tu melalui YouTube. Tu orang kata itulah permulaan dia. Sebab tu dah memilih konten. Kayaknya konten yang sekarang ni yang Sophie tunjuk dekat kita ni konten seram. Okay, betul kan? Konten yang horor macam hantu. Misteri dan mistik lah, maknanya berkaitan dengan perkara-perkara alam ghaib, macam tu. Kenapa macam mana Sophie dapat idea untuk kita menggunakan konten seram? Sebab kita tahu kadang-kadang orang tak percaya, kadang orang ingat macam hantu ni kadang-kadang tahyul, benda yang tak boleh dipercayai, wujud ke tak. Kenapa macam boleh pilih konten tu? Jadi kalau macam tengok balik kepada orang kata, dia sebenarnya tengok kepada hobi masing-masing. Kita nak buat konten YouTube ni, kita kena ada 3 kategori lah. Pemilihan konten yang tertentu, maknanya yang pertamanya kita kena ada professional expertise, maknanya kita ada pengalaman kerja kita ada kemahiran kita. Maknanya bila kita ada benda tu, sesuai lah untuk kita buat konten dalam YouTube. Macam saya ada pengalaman dalam merawat, ada yang terkena gangguan makhluk halus. Saya dah berkecimpung dalam bidang perawatan Islam ni sebenarnya dah lama, sejak tahun 2011. Saya diijazahkan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harudin pada masa tu, tahun 2011. Masa tu pun tengah belajar di universiti. Masa tu pun saya dah terlibat lah dengan orang kata perawatan Islam kan, dengan berbagai-bagai kes dah dapat. Santaunya, gangguan makhluk halus, histeria, hantu yang bermacam-macam, jin yang bermacam-macam. Jadi bila kita dah lihat keadaan semua tu, itu menjadi satu pengalaman kita lah. Itu yang dipanggil professional expertise. Kalau orang tu dia profesional dalam bab masakan, dia boleh buat konten untuk masakan. Kalau dia pandai bab komputer, dia boleh share bab komputer kan. Benda ni yang pertama lah dalam pemilihan konten YouTube. Yang keduanya, kalau kita tak ada pengalaman ataupun kemahiran yang profesional, kita boleh beralih kepada hobi kita. Macam pengalaman saya ni pun berkaitan dengan hobi juga. Sebab saya masa sekolah pun dulu dah minat juga benda-benda yang misteri kan. Sebab masa sekolah dulu saya belajar silat, jadi dalam silat tu pun dah terdedah kepada unsur-unsur orang kata mistik lah. Cumanya pada masa tu saya tak ada ambil, saya belajar untuk ilmu pertahanan diri sahaja. Bukan untuk belajar menyeru jin masuk dalam tubuh untuk jadi kuat, jadi kebal, itu tak ada lah. Mungkin dalam silat tu
ada sebahagian silat, ada sesetengah silat ada yang menggunakan unsur-unsur tu. Itu yang kedua, hobi. Kalau ada hobi yang repair kereta ke, repair motor ke, boleh kongsi juga kan. Yang kita boleh tengok di YouTube ni, konten apa yang orang selalu tengok. Macam konten seram, konten hantu ni, dia ada user dia. Dia ada peminat tegar. Macam kalau memasak, dia ada peminat tegar dia. Contoh dalam kalangan perempuan, wanita, dia nak belajar memasak macam mana, dia akan mencari di YouTube. Dan yang last kali, yang ketiga, interest lah. Maknanya interest ni kita seorang usahawan yang kita nak promote kita punya bisnes, produk kita. Kita boleh buat video kan. Pada masa yang sama kita dah promote. Sebab di YouTube ni kita pendaftaran percuma saja, tak ada apa-apa bayaran. Kita daftar Gmail, ada Gmail, kita boleh terus link untuk buka YouTube. Maknanya kalau kita ada apa-apa video, kita boleh share lah di situ. Itulah 3 benda dalam pemilihan konten. Dan untuk saya memilih konten berkaitan dengan perkara-perkara misteri, seram dan ala ghaib. Itulah. Maksudnya kalau ada orang yang nak berubat dengan Sofi lepas dia dengar kita punya live ni, boleh kan ni? InsyaAllah boleh lah, sebab nak kata sekarang ni pun ada juga merawat apa semua, cumanya kita tak adalah nak promote kan. Mana yang orang yang kenal, orang yang tahu tu, dia panggil, kita pergilah. Bukan kita beria nak promote kita ni merawat. Macam kebanyakan video yang saya buat di dalam YouTube channel saya pun, saya tak ada promote saya punya perawatan. Saya tak ada suruh orang cari saya merawat, tak ada. Saya cuma kongsi berkaitan dengan cerita-cerita je. Maknanya apa benda semua cerita tu, walaupun berkaitan dengan hantu minyak, hantu langsui ke, hantu Pontianak ke, Palesik ke, Toyo ke, di akhirnya saya akan berbalik semula kepada Islam. Bukan kita nak menyokong kewujudan tu. Mungkin ada kewujudan tu ada yang tak wujud. Hantu hukum, hantu apa lagi, banyaklah hantu benda tau. Saya dah lupa tengok dalam YouTube tu ada. Cumanya ada yang sahih, ada yang tidak sahih kewujudan tu. Dan di akhirnya kewujudan tu semuanya adalah jin. Jin ni dia boleh berupa bermacam-macam. Orang Melayu ni biasalah, dia orang kata popular dengan gelaran hantu. Bila dia nampak hantu yang semacam ini, dia bagi gelaran macam ni. Contoh macam hantu bungkus ni, dia panggil hantu pocong. Contoh macam tu. Sedangkan ia adalah sejenis jin yang tertentu. Boleh tengoklah di dalam link YouTube tu ada uraian yang saya terangkan berkaitan dengan hantu-hantu ni. Dan ada juga yang berkaitan dengan jin-jin yang tertentu dan serta berkaitan dengan sihir-sihir yang tertentu. Banyak lagi yang saya akan kongsi lah di dalam YouTube channel saya. Macam gambaran hantu yang Sofi tunjuk kat dalam YouTube channel tu kan, adakah dia cuma gambaran ataupun dia memang wujud dalam bentuk macam tu ke macam mana? Sebab kita macam, betul ke hantu ni macam ni muka dia? Macam mana? Macam mana boleh ni keluarkan? Kalau tengok dalam video YouTube tu memanglah saya cuba nak menggambarkan supaya orang nampak lah wujudan tu semacam apa. Contoh macam hantu pocong. Kita nak gambarkan hantu pocong ni rupa macam mana. Sebab hantu pocong ni semua orang tahu. Bila sebut je, semua dah tahu bentuk yang macam mana. Bentuk yang berbungkus, yang berikat macam orang baru mati kan. Ikat dengan kain kafan apa semua tu. Jadi ia cuma gambaran lah. Dan bukti tu banyaklah orang yang dah pernah nampak apa semua tu. Macam toyol pun ada orang kata dia berwarna hijau kan. Dan dia rupa dia kecil, pendek kecil macam budak kecil tu. Tapi maksudnya ada kes yang saya dapat. Maksudnya dia gambaran daripada apa yang orang cakapkan lah, bukan kita pernah jumpa benda tu macam tu. Okey. Gambaran yang orang pernah nampak. Contoh macam ada satu kes saya dapat berkaitan dengan toyol lah. Yang kita ketahui toyol ni berwarna hijau kan. Badan kecil, berkepala botak. Tetapi pada masa saya ada dapat satu kes, orang tu mengatakan dia nampak satu toyol ni memang barang dia hilang di rumah kan.
Tapi dia nampak lah makhluk tu, dia berwarna hitam, kepala dia berwarna putih. Oh. Maknanya dia macam tek cicak kan. Badan dia kecil. Bukan Kepala hijau dia lah. botak lah kan. Ada dia bukan warna hijau, warna hitam pula. Dia maknanya jin, dia wujud jin juga, dia boleh berupa bermacam-macam jenis bentuk lah dan warna. Maknanya bukan sekadar satu gambaran saja. Dan dia mungkin ada beberapa lagi jelmaan yang dia boleh wujud. Cumanya itulah penjelasan tu saya dah banyak urai di dalam video di channel saya lah. Lepas tu macam mana, macam ada sumber rujukan ke? Macam Sophie buat konten ni agak berat sebenarnya sebab seram kan, kita nak orang mendengar kita punya konten ni kan, macam betul ke macam orang ragu-ragu. Jadi macam mana Sophie dapat konten ni, melalui rujukan orang ke atau macam mana? Macam tanya orang-orang lama-lama dulu ke, orang-orang tua dulu ke? Itulah macam apa yang saya kongsi ni, ada rujukan dia. Saya ambil rujukan tambah pengalaman. Bila ada rujukan tu, macam saya belajar perubatan Islam. Jadi dalam perubatan Islam tu kita ada silibus-silibus dia. Bila ada silibus kita ada buku-buku dia. Dan buku-buku tu menerangkan beberapa jenis kewujudan jin, di mana dia tinggal, apa makanan dia. Dan ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan wujud jin ni bagaimana dan apa kaitannya dengan alam lain punya hantu-hantu ni. Benda ni saya dah belajar lah. Jadi ada rujukannya dan ditambah dengan pengalaman. Maknanya bila saya pergi merawat di mana-mana kawasan, dan di situ saya dapatlah cerita-cerita daripada pesakit. Kadang tu pengalaman kita sendiri pun kita ada juga yang pernah nampak, tapi tak adalah nampak macam nampak betul-betul kan. Nampak tu macam apa, Sekilas lah. Nak menunjukkan benda tu ada. Bukannya kita boleh nampak benda tu, kita tak boleh nampak. Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut kan, innahu yarukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Maknanya jin dan syaitan ni dapat melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Maknanya Allah dah terangkan dalam Quran, jin syaitan ni dia boleh nampak kita, tapi kita tak boleh nampak mereka. Sebab itu dia panggil makhluk halus. Benda yang gaib tak nampak. Yang nampak ni cuma jelmaan sahaja. Maknanya bila Allah izin benda tu nak jelma, ada sebab dia. Mungkin pada orang tu ada gangguan pada orang tu, ataupun mungkin ada salah silap pada orang tu. Dia kena mempertingkatkan dia punya amalan lah, supaya dia tak ada terkena gangguan. Dan kebanyakan orang yang selalu nampak ni ada gangguan pada dia sebenarnya. Mungkin pada dia tu lemah kan. Itu sebab dia boleh nampak kelibat-kelibat jelmaan. Tapi rupa asal jin ni takkan nampak. Dia nampak apa semua orang cerita ni semua jelmaan saja. Okey, berapa lama Sophie ambil masa untuk menyiapkan satu konten YouTube? Start buat konten yang betul-betul berkaitan dengan bab seram ni bermula pada tahun lepas lah. Maknanya start tahun sebelum start tahun 2020 tu, bulan 12 tu saya dah rancang dah. Dah ada list lah, maknanya ada list tajuk apa yang akan dikeluar setiap minggu. Maknanya saya dah susun, dan bila ada rangka tu, maknanya start bulan tahun 2020 tu, okey, bulan 1 ada 4 video akan dikeluarkan. Maknanya setiap minggu lah, maknanya 1 minggu sekali. Mula-mula ni dia slow sikit lah sebab apa, kadang kita ada komitmen kerja kan, komitmen kerja lain tu, nak buat video lagi. Sebab nak edit tu mungkin dalam, kalau betul-betul dapat masa sehari tu memang boleh siap. Tapi sebab sehari tu pun kita sibuk dengan kerja, lepas tu balik rumah dengan family lagi. Jadi macam mungkin ambil dalam 2-3 hari untuk satu video. Jadi tu yang ambil satu seminggu satu video saja. Sampailah akhir tahun ni lah, tahun 2020. Maknanya setiap konten tu dah dirangka, dan ada juga konten yang saya ambil dari isu semasa. Contoh macam yang terbaru ni berkaitan dengan ketukar pintu, gangguan ketukar pintu di Sabak Bernam. Ada saya kongsi lah berkaitan dengan video tersebut. Saya menerangkan puncanya, apa puncanya gangguan ni. Kalau rujuk balik,
gangguan ni dah lama berlaku. Gangguan ketuk pintu ni dah lama. Bukan yang terbaru ni. Sebab yang terbaru ni biasalah media sosial sekarang ni kita dah semua dah terdedah kepada media sosial online, Facebook, WhatsApp, Instagram apa semua tu. Benda ni dia tersebar dengan cepat. Cerita-cerita ni bila ada video dia terus share. Benda ni akan jadi viral lah. Sebenarnya kes ni dah lama berlaku. Pintu ni di Perak ada berlaku di Kampung Gajah. 2 tahun yang lepas baru lagi juga. Sebenarnya masa tu tak ada ilmu yang macam sekarang ni. Sebenarnya di Kampung Gajah ni berlaku sama. Ketuk pintu tapi tak ada orang. Dan saya dapat seorang apa nama penduduk di sana ada menyembang penduduk di sana Kampung Gajah tu. Memang betul cerita tu. Bukan tipu-tipu. Dalam berita pun pernah keluar berkaitan dengan gangguan ketuk pintu ni. Jadi saya dah dapat maklumat berkaitan dengan gangguan tu di Kampung Gajah tu kan. Mana puncanya apa semua tu. Benda ni memang berlaku dan dia akan berlaku lagi. Sebab gangguan ketuk pintu ni dia adalah sejenis ilmu hitam dan sihir lah yang dibuat oleh bomoh-bomoh tertentu. Dia nak uji demi ilmu dia, dia nak orang kata dia nak ke peringkat yang tertentu, dia kena buat macam ni. Itu maklumat yang saya dapat lah. Mungkin tak tahulah macam mana yang keadaan lain tu, orang ganggu ketuk pintu tu, tak tahulah. Semuanya setakat itu macam ni je lah. Okey, kita ada soalan dekat sini, Sofi, daripada Khairani, kawan kita jugalah daripada Khairani. Dia tanya bagaimana untuk konsisten memuat naik konten supaya YouTube kita kekal aktif dan relevan. Okey, konten. Okey, sebenarnya untuk yang ni kalau kita lihat soalan ni dia memfokuskan bagaimana kita nak cari duit sebenarnya. Kalau soal untuk post video semata-mata tanpa kita untuk jana duit, tak ada masalah, post je lah kan. Tapi bila kita nak jana duit dalam YouTube ni, dia ada syarat dia. Kita kena pergi kepada syarat dulu baru kita boleh masuk dalam soalan ni, soalan untuk kekal aktif dan relevan apa semua tu kan. Sebab kalau kita tak target untuk jana duit, kita setakat post saja. Contoh kita post satu video, lepas tu kita dah tak post dah 2-3 bulan, 5 bulan, lepas tu tiba-tiba post balik. Itu tak konsisten lah. Walaupun kita post tapi tak konsisten. Cumanya post tu masih aktif lah. Maknanya YouTube tu bila kita dah buka akaun YouTube, walaupun kita dah lama tak post, contoh dalam setahun kita tak post, tiba-tiba kita post video, masih lagi aktif. Dia tak ada had yang tertentu yang kita akan tidak aktif. Maknanya kalau soalan ini menjurus kepada untuk jana duit, dia ada 3 syarat. Yang pertamanya kita orang kata perlu memiliki 1000 subscribers. Maknanya syarat pertama kena ada cukup 1000 subscribers. Yang keduanya kena cukup 4000 jam tontonan. 4000 jam tontonan ni tu yang kena kerap buat video. Sebab contoh saya ambil satu video. Dalam satu video itu ada 10 durasi tu 10 minit. Durasi video tu 10 minit. Okey. Contohlah yang melihat video itu ada 100 orang. 10 minit kali 100 berapa? Berapa? 10 minit kali 100. 10 minit kali 100 1000 1000 apa? 1000 minit kan? 10 minit kali 100, 1000 minit. 1000 minit baru berapa jam tu? Dia kira tak? Tak dapat kira pagi ni Sopo. Jadi ni orang kata mungkin dalam 1000 minit tu Maksudnya macam buat permulaan ni, maksudnya buat permulaan siapa yang nak start YouTube channel ni dia kena banyak post video lah,
post je video apa-apa asal naikkan rating untuk orang ni kan, untuk orang tengok walaupun orang tengok tu view tu 5 view ke 6 view tak apa, tapi sentiasa konsisten, betul? Konsisten. Maknanya kalau betul kita nak jalan duit, kita kena cukup 1000 subscriber, kita kena capai 4000 jam tontonan. Dan apa nama, satu lagi kita kena bila dua syarat tu dah dicapai, Google akan menghantar email lah. Google akan menghantar email yang mengatakan kita layak untuk masuk ke dalam program rakan kongsi YouTube. Maknanya program partnership YouTube lah. Dan bila cukup 3 syarat ni, 1000 subscribers, 4000 jam tontonan dan dapat kelulusan daripada Google untuk program partnership YouTube, jadi di situ kita dah boleh jalan duit. Maknanya akaun kita tu bila ada iklan, maknanya YouTube akan masukkan iklan, dan bila orang tengok balik video kita selalu tengok kan, bila kita buka YouTube ada iklan kan. Di situ dah mereka charge duit di situ. Bukan video kita. Video kita ni kita buat je. Semuanya yang charge duit tu melalui iklan-iklan yang ada. Kalau banyak lagi iklan yang kuning-kuning kita nampak kat bawah tu, baru video YouTube tu, banyak lagi charge tu. Maksudnya siapa yang betul serius nak jadi YouTuber lah, dia kena ada 1000 subscriber dan juga 400 tontonan view, 400 minit. 4,000 minit. 4,000 minit baru dia layak untuk masuk dalam ni lah program YouTube ni. Saya boleh tunjuk nanti saya akan tunjuklah channel dashboard saya macam mana kan. Okey, boleh. Okey. Kita cuba jawab lagi. Perlukah kita mensajikan konten setiap hari di page kita? Perlu ke? Page apa tu? Maksudnya asalnya Iwadi dia kata dalam YouTube channel lah. Perlu kat setiap hari. Setiap hari tu kalau larat buat video setiap hari, post je lah. Dia sebenarnya bergantung pada kita. Sebenarnya macam saya, untuk tahun 2021 ni saya dah plan, saya nak buat video dengan lebih kerap lagi. Sebab saya dah dapat pendapatan, jadi macam saya yakin, saya rasa macam saya dah dapat pendapatan. Macam kita rasa benda ni kita boleh pergi jauh lagi. Jadi saya dah rangka lah untuk tahun 2021 ni apa target saya tu semua. Sebab ia satu pendapatan sampingan juga lah yang kata setakat ni membantu. Di samping kita punya ada pengalaman apa semua tu, kita berkongsi. Okey, Sophie, kita ada lagi banyak soalan hari ni. Okey, ini daripada Mos Kongsi. Adakah konten channel yang dibuat hanya perlu dalam satu tema saja atau boleh bercampur-campur konten? Okey, dia sebenarnya kita tengok kepada YouTuber tu lah. Macam saya memang akan fokus kepada bab-bab yang berkaitan dengan perkara misteri, mistik, seram, alam gaib. Saya tak ada masukkan orang kata live hidup saya. Contoh macam saya pergi ke sini, saya buat live di sini, saya buat live di kawasan yang seram. Saya tak ada nak campurkan urusan hidup. Cumanya saya berkongsi ilmu dan pengalaman. Itu saja. Mungkin ada yang kita tengok di YouTube, kita tengok YouTuber lain, dia punya konten lain, konten dia lifestyle. Maknanya cara hidup dia. Kadang dia ada tajuk yang share handset, tiba-tiba dia share macam mana dia mengeluarkan duit di YouTube, tiba-tiba dia share berkaitan dengan cara pegang kamera. Itu lifestyle. Itu ikut dia lah. Dan seseorang YouTuber tu dia bergantung kepada pengikut dia. Kalau dia ni seorang yang popular, dia post apa pun orang akan tengok juga kan. Orang akan like. Jadi di situ pun dia dah dapat orang kata satu kelebihan lah. Macam saya mungkin tak ramai lah pengikut, tak ramai lah orang yang kenal.
yang kenal pun mungkin orang yang tahulah apa yang saya buat kan. Dan tapi ada orang yang menonton. Kita boleh share bila kita buat video di YouTube, kita boleh share di Facebook, kita boleh share di Instagram supaya orang yang tak tahu tu dia jadi tahu. Jadi kita janganlah bandingkan kita ni dengan artis. Artis ni kalau dia tak ada akaun YouTube, dia buka sekali akaun YouTube, sekejap je subscriber dia boleh cecah sampai ratusan ribu. Betul. Macam saya ada perhatikan ada satu akaun YouTube apa nama ni, seorang artis ni lah, artis perempuan ni, dia baru buka tiba-tiba dah cecah dalam 100,000 lebih lah subscribers. Sebab dia artis kan, orang pun nak tahu cara hidup dia, cara dia punya video pun kalau tengok pun tak ada lah orang kata, tak ada lah orang kata menarik sangat, tapi orang nak tengok kan, orang nak tengok apa benda yang dia buat tu. Dia artis kan, jadi dia ada orang kata kelebihan di situ. Okey, kalau tengok kalau ikut Kak Rani tanya lagi ni, pada pendapat anda adakah wang menjadi faktor utama kewujudan ramai YouTuber ketika ini? Betul tak? Sebabkan wang. Memang orang kata betul lah. Kalau kebanyakan ni untuk tahun lepas dan tahun ni dah jadi orang kata lambakan YouTuber. Dah ramai yang dah jadi YouTuber yang dah cecah 1,000 subscriber ke atas. Ramai tak konsisten untuk buat video lah. Memang dah ada yang lepas 1,000 subscriber, 4,000 tontonan jam, dah lepas duit. Tapi komitmen untuk buat video tu pun penting juga kan. Kadang kita ada kerja lain, kita tak ada masa nak buat video. Dia akan orang kata delay lah, sebulan sekali, 2 bulan sekali baru keluar video. Itu orang kata ikut orang. Tapi ada sesetengah tu dia memang untuk buat full time, jadi YouTuber untuk buat duit. Yang ni pun kita dah lihat banyak lah. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Dia kena Okey, line Sophie tak apa nak bagus sangat. Sophie hilang dari ni. Okey, kita tengok Sophie balik. Okey, putus hubungan sekejap. Okey. Kita tanya, ada lagi pertanyaan lagi, kita jawab satu lagi pertanyaan kat sini. Assalamualaikum anak muda, saya sebagai usahawan, adakah perlu untuk diketengahkan produk berasaskan madu keluluk ini menerusi YouTube? Okey, ini rasanya usahawan Mas Fira madu keluluk ni. Usahawan madu keluluk. Okey. Boleh juga sebenarnya. Ada je apa video YouTube, cumanya video yang dia buat masa tu tak berapa menjadi kan, ada gangguan bunyi. Tapi kena buat balik lah video tu. Bagi syarikat, bagi usahawan, bagi usahawan Mas Fira ni dia boleh buat dia punya channel memfokuskan tentang dia punya apa jenis-jenis keluluk, dia punya macam mana proses madu kan. Jadi benda tu sebenarnya dah menjadi konten lah yang perlu dikembangkan lagi kan. Betul, dan usahawan ni kita kena promote lah, kita kena dedahkan. Orang kata kalau kita ni sebagai usahawan kita kena dedahkan apa yang kita buat. Betul produk ni asal daripada madu keluluk. Kadang ada setengah orang tu madu tu dah dicampur dengan gulanya, dengan bahan-bahan lain. Tapi bila kita buat video ni kita dedahkan kebenarannya. Bila orang tengok ada video di YouTube, orang akan yakin lah dengan produk kita. Lepas tu kita ada tempat dia kan, tempat ladang dia. Kita boleh buat. Itu cara untuk mempromosikan produk dia kan. Simpanan madu tu macam mana, proses-proses itu, ilmu tu kita boleh kongsi pada orang lain. Orang lain akan ambil ilmu kita tu, dia akan orang kata jadi inspirasi lah. Pada masa sama sebagai orang Islam pun kita share ilmu ni, insyaAllah dia bila kita mati ilmu ni dia takkan hilang. Dia akan sambung, kita pun dapat pahala. Senang je, mudah je. Macam Sophie edit video guna apa? Guna telefon ataupun laptop? Memang dari mula memang guna laptop lah. Laptop pusat internet ni. Dan guna aplikasi Filmora. Sebab aplikasi Filmora ni
aplikasi yang kata simple dan banyak function dia. Dia simple, kita senang guna dan function dia banyak. Tambah yang Filmora 9 ni yang baru ni, dia lagi menarik lah dia punya editing tu. Cumanya kalau kita nak buat video tu tak payah edit lebih-lebih, tak apa, cuma kita orang kata yang pentingnya kita punya maklumat tu. Dari segi editing apa semua tu kita buat simple-simple je. Tak semestinya kita guna Filmora, kita boleh guna aplikasi lain yang kita rasa mudah bagi kita lah. Di handset pun kita boleh guna. Cumanya untuk sepanjang rakaman video tu saya guna handset saja. Saya tak ada guna kamera apa semua, tak ada. Kamera handset. Kalau bagi pemula YouTuber pun guna handset pun boleh. Okey. Sebenarnya semua orang ada smartphone kan. Jadi smartphone pun kamera dah canggih-canggih, dah lawa-lawa. Yang penting storage tu cukup lah untuk kita record dalam jangka masa yang lama. Sebenarnya sampai kita guna handset juga lagi. Tak ada guna lain. Untuk thumbnail, Sofi, untuk thumbnail yang cover depan tu kan, Sofi guna apa? Apps apa? Timeline. Thumbnail, gambar depan video tu. Gambar depan video yang mana tu? Semua gambar lah kan, gambar Sofi lepas tu ada gambar hantu kan, yang thumbnail. Edit guna Adobe Photoshop. Dia dalam komputer juga. Tapi kalau dalam handset pun sekarang boleh edit juga, guna macam-macam apps boleh edit kan. Ni kita cut kita punya muka tu, kita tulis video begitu je, mudah je. Cumanya bila dah ngadak komputer ni kan, kita guna komputer je lah untuk edit apa semua tu. Kalau nak edit guna handset boleh, cumanya orang kata tak puas sebab kecil kan. Jadi macam susah sikit lah. Lepas tu yelah handset ni kadang ada guna bateri habis. Lepas tu nanti handset jadi hang, berat apa semua tu, susah juga. Lebih baik guna komputer. Jadi kita pernah kita tahulah video Sofi pernah dimasukkan dekat dalam ML Studio, betul? Kalau siapa yang kat luar sana tak tahu, ML Studio ni antara YouTube yang terkenal juga dekat dalam YouTube lah, channel yang terkenal dalam YouTube, di mana sekarang ni pun diorang dah ada 800k dia punya subscriber, memang banyak, nak dekat 1 juta dah. Jadi memang video dia pun memang tiap-tiap hari masuk. Okey, jadi kat sini kita tak tahu macam mana Sofi boleh masuk dekat dalam ML Studio punya channel, video Sofi. Dia sebenarnya benda ni tak terfikir pun, sebab kita nak buat video untuk channel kita je. Cumanya bila ada beberapa pengguna YouTube yang bertanya kan, di YouTube tu kadang ada komen-komen kan. Ramai yang tanya masuk ML kan. Lepas tu ada kawan-kawan yang lain pun ada cakap kan, cuba try kan. Lepas tu saya kaji lah kan bagaimana nak hantar video ke ML Studios tu. Ingatkan susah, rupanya mudah saja. Dia tak susah pun. Kita boleh kongsi apa saja. Di ML Studios ni kita boleh kongsi apa saja fakta lah. Asalkan perkara yang tidak elok lah. Fakta. Kita record video dalam jangka masa 5 ke 7 minit. Kita bagi video ni, kalau yang kita record ni jangan orang kata video yang raw lah, video yang tak ada edit semua. Kita record dalam 5 ke 7 minit dan kalau ada silap ke, contoh macam cakap tersekat, cakap tersilap ataupun ada ke, tak apa, biar dalam tempoh masa tu. Lepas tu video kita bolehlah hantar ke ML Studios. Dia ada, kalau kita masuk dalam laman web ML Studios tu, dia ada syarat-syarat dia. Kita buat video tu dalam 5 hingga 7 minit, kita hantar terus ke email dia. ML Studio apa dah, lupa dah dia punya email tu, tapi hantar terus dan bagi tahulah nama tajuk apa dan apa orang kata apa nama YouTube kita. Dia akan link kan. Lepas tu kita upload kita punya video pada email tu. Itu je, dia simple je.
Lepas tu dia akan nilai lah kita punya video tu sama ada boleh dia post ataupun tidak. Dan jangka masanya dalam tempoh 2 minggu. Kalau lepas 2 minggu tu tak ada post, maknanya video kita tak terima lah. Tapi kalau dalam 2 minggu tu video kita ada post, maknanya dia dah terima video kita. Dia akan edit lah video kita. Kita tak payah edit. Kita bagi yang raw punya, yang tak ada edit punya. Dia akan potong-potong, cut-cut, dia akan letak gambar-gambar yang tertentu. Itu dia punya kerja lah. Sebab dia dah ada pekerja dia. Dan video tu kita akan dapat duit lah. Kita just untuk kongsi ilmu saja. Dan mungkin bagi YouTuber ni, bila masuk MS Studio ni kita boleh lah orang kata ambil orang kata kelebihan MS Studios untuk kita meningkatkan kita punya subscriber ataupun YouTube kita ni supaya orang kenal. Itu yang sebenarnya. Mungkin Sophie boleh tunjukkan sikit video yang masuk dekat MS Studio hari tu dekat kita punya rakan-rakan. Berapa tontonan dah sekarang ni? Ada satu lah, insyaAllah tahun ni saya pun nak hantar lagi lah nanti, cuba ada tajuk yang tertentu. Tapi yang ni kongsi lah, sekejap. Kongsikan. Okay. Okey, berapa tontonan tu? Okey, tontonan dah mencecah 231,507 views. Dan video ni dah dipost semenjak 3 Julai yang lalu lah, tahun lepas. Dah lama lah. Maksudnya masa COVID itulah, masa kita kena PKP tu kan? Kita PKP tu, masa tu dah PKPB kot. Dia tajuk apa ni? Tajuk Kenan Mistik atau Saintifik. Nama tajuk ni saya tak letak. MS Studio saya letak. Saya just bagi video dan mungkin tajuk yang saya bagi tu lain lah, Kenan saja. Mungkin saintifik tu ikut dia lah, dia tambah apa-apa. Cumanya bila kita post di MS Studios ni kita kena faham lah dan kita kena terima hakikat lah bila ada video yang macam ni, ada lah komen-komen positif, komen-komen negatif. Itu lantak lah kan. Aku nak cakap apa. Kalau kita baca komen tu macam-macam. Maksudnya jangan ambil kisah sangat lah kalau kita dengar ni Jangan terasa lah. Memang orang kata kena terima lah. Bila kita masuk dalam tu akan ada yang tak suka, akan ada yang suka, ada yang orang kata yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi dalam video tu saya dah jelaskan lah apa benda yang betul dan yang tak betulnya. Boleh tengok di situ. Tapi kalau tengok selepas daripada video ni dikeluarkan daripada MS Studio, Rahmat, ada tak perbezaan subscriber masuk subscribe channel YouTube Sophie? Dari segi pendekatan tu adalah meningkat. Maknanya mungkin sebelum ni dia slow. Tapi tontonan tu banyak. Tontonan tu kalau tengok di list video YouTube saya tu banyak tontonan dia. Macam-macam orang. Cumanya orang tu dia ada setengah orang tu dia tak nak subscribe. Sebab mungkin dia tak minat, tak kena dengan jiwa dia. Mungkin ada sebagian orang tak tahu cara nak subscribe macam mana. Sebab kalau kita tengok video-video YouTuber ni dia suruh subscribe, tekan loceng, tekan butang ni, tekan ni, dia suruh, dia ajar. Sebab ada setengah orang tu dia main tengok je, dia buka link tu, dia tengok je. Dia tak ada like, dia tak ada subscribe, dia tengok je. Ada setengah orang macam tu. Itulah keadaan dia. Jadi kalau kat tengok soalan kat sini, Kak Rani tanya lagi ni, apakah antara kekecewaan yang mungkin anda pernah alami sepanjang menjadi YouTuber? Okey, apa kekecewaan tu? Orang tak menonton video ke macam mana? Kecewaan tu mungkin Kalau tak kena dapat komen, kalau kena komen tak elok tu. komen tak elok tu ada juga, cumanya mungkin tak dapat nak keluarkan. Ada satu bulan tu saya tak dapat keluarkan video sebab apa nama, ada faktor-faktor tertentu lah
Jadi rasa macam rugi lah kan. Masa yang banyak tu dalam sebulan tu kita tak keluarkan video macam rugi dia ada satu masa tu. Itulah orang kata kekecewaan. Rasa macam nak perbaiki balik. Sebab ada orang tanya bila kita tak buat video dalam jangka masa yang lama, ada apa, orang akan tanya lah bila nak keluar video baru, bila nak share benda baru. Kadang saya share ni bukan di YouTube je, di WhatsApp, kadang tu link apa semua, di Facebook ada, saya masuk dalam grup hantu ni ada kan. Kadang ada lah penontonnya. Yelah. Jadi kat sini Syah Mimi pun tanya apa syarat-syarat untuk memperolehi pendapatan sebagai YouTubers. Tadi kita dah beritahu kan syarat-syarat dia. 3 syarat. First kena capai 1000 subscribers. Yang keduanya kena cukup 4000 tontonan, 4000 jam tontonan. Watch hour lah. Dan yang ketiganya lulus program partnership YouTube. Maknanya sebagai rakan kongsi YouTube lah. Bila dah lulus 3 ni boleh jana duit dah. Yang penting buat permulaan siapa yang nak jadi YouTuber ni kena banyakkan dulu video buat permulaan tu untuk cari subscriber dengan jam 4000 minit 4000 minit jam kan. Dia kena banyakkan video dulu. Dah tu baru clearkan ni lah. Okey. Apa lagi soalan kita antara semua konten yang dihasilkan, konten mana yang paling mencabar? Dalam banyak cerita hantu mana yang paling mencabar? Mencabar lah. Kata mencabar. Yang paling mencabar konten yang kita tak ada maklumat tentang dia. Maknanya mungkin ada sebahagian konten tu saya dah tahu dah maklumat-maklumatnya apa. Mengikut pada pembacaan, tunjukkan, kadang daripada pengalaman. Tapi ada sebahagian konten tu yang kita tak ada ilmu tentang dia. Contoh macam yang terbaru ni saya ada post pasal Mona Feti. Kita boleh tahu sedikit tentang kes dia, tapi saya tentang ilmu hitam apa yang dia belajar tu saya tak tahu. Mungkin kita tahu sikit-sikit lah kan, dia ni ada upacara ni apa semua tu. Tapi bila dikaji balik, saya ambil fakta ni semua daripada conversation ataupun bicara dalam mahkamah lah. Maknanya bila mahkamah tu dia ada teks bicara dia kan. Hakim akan menanyakan, peguam akan menanyakan kepada penjenayah ni apa yang dia buat. Jadi saya ambil fakta daripada situ. Ada setengah orang kata jangan tuduh, jangan fitnah. Saya tak fitnah, saya tak tuduh. Cumanya saya ambil fakta. Saya urai. Itu saja. Kalau salah ke betul ke itu lainlah, sebab fakta tu dah tertulis di mahkamah kan. Dan satu lagi saya ambil pada video yang orang kata dah disahkan oleh macam dah dikeluar dalam TV lah, maknanya macam kes-kes jenayah ni macam dalam 999 ada yang daripada buat video tu saya ambil maklumat daripada situ. Jadi saya kumpul dapatlah beberapa jenis ilmu hitam. Dan tak semestinya saya benda tu betul lah, betul, cuma saya berkongsi lah. Sebab unsur-unsur tu ada, unsur-unsur yang dia amalkan. Macam mana dengan copyright claim? Macam kan sebelum video Sophie akan masukkan scene-scene daripada filem-filem kan, adakah itu terkena dalam copyright claim ataupun tak? Pada permulaannya memang ada sebahagian tu kena copyright lah. Maknanya bila kita ambil scene yang ada daripada movie-movie tu, dia kena copyright. Sebab apa? YouTube ni dia ada satu sistem algoritma. Maknanya sesiapa yang dah post video tu dia dah boleh detect dah siapa yang copy ataupun copy video tu dia post kat channel YouTube dia, dia dah boleh detect dah. Ini video ni orang ni punya, orang ni asal dia punya. Jadi dia kena copyright. Tapi ada cara untuk kita tutup copyright tu. Maknanya kita ambil video dia supaya orang tu tak copyright kita. Contoh kita ambil satu video ni, kita masukkan lagu yang lain. Mana ada sound lain. Bila ada sound lain, dia tak boleh detect lah.
video lain kot. Cumanya gambar tu kita kena cut sikit lah macam tu, ataupun kita kena letak watermark ke, watermark yang sama kan. Jadi insyaAllah video tu tak kena copyright lah. Sebab Dia kita akan rugi pada YouTuber kan, YouTuber yang ada copyright ni, sebab nanti hasil yang dapat tu pergi dekat copyright ni punya orang kan. itulah. Tapi kita tak ada nak ambil keseluruhan itu, kita cut tu supaya kena dengan apa yang kita cakap kan. Kita beritahu okey dia macam ni, rupa macam ni. Kadang kita guna gambar je, gambar ataupun ayat-ayat tertentu macam tu lah. Okey Sophie, sekarang ni kita tahu Sophie dah ada lebih daripada 2,000 subscriber dalam YouTube channel Sophie kan, betul? Jadi bila dah lebih daripada 2,000 ni maksudnya dah dapat payment rasanya kan? Payment daripada YouTube kan? Jadi boleh ceritakan sikit macam mana proses nak dapat payment daripada YouTube, daripada YouTube lah, macam mana proses dia bagi duit tu? Proses bagi duit ni dia dulu kalau ikutkan tahun berapa, tahun 2019 rasanya. Masih lagi menggunakan Western Union untuk kita dapatkan duit tu. Contoh kalau dalam YouTube ni, kalau kita dah cukup $100 dalam akaun kita, maknanya kita dah post video yang bermacam-macam, sampai satu tahap tu kita punya akaun tu dah sampai $100, baru kita boleh keluar duit. Kalau tak cukup $100 tak boleh keluar duit lagi. Itu syarat dia. Dia akan bagi tiap-tiap bulan ke macam mana? Dia bukan bagi tiap bulan, dia tengok kita punya komitmen buat video lah. Kalau setiap video kita buat tu ada keuntungannya capai $100, baru kita boleh keluarkan duit. Tapi kalau tak cukup lagi, dia tak boleh keluar duit lagi. Contoh macam kalau kita buat video sampai satu masa tu, video kita, channel kita dah cecah $100, kita boleh keluar duit. Dia akan direct masuk ke akaun kita lah duit tu. Kita bagi akaun bank. Sekarang ni dah online. Dulu Union kita kena ambil, YouTube akan hantar check melalui email ataupun melalui post. Kita akan tukar, convert duit check tu pergi ke Western Union. Dulu proses macam tu, sekarang ni dah tak ada macam tu dah. Sekarang ni online je, maknanya duit tu direct masuk terus ke akaun kita. Lagi senang. Kita masukkan nombor akaun kita tu, dia akan masuk terus direct lah. Cukup $100, dia akan masukkan dalam akaun kita. Kalau kita convert duit Malaysia ni $100, duit Malaysia sekarang berapa? Dalam 4 ke 500 jugalah kan dapat. $100 kali RM4.05. Dalam 405 lah kita dapat, RM405 untuk $100. Jadi kat sini ada pertanyaan ni, berapakah pendapatan yang diperoleh setakat ini? Ni ada yang tanya, kalau boleh nak kongsikan ke? Pendapatan yang terbaru ni sebelum ni dah 100 lebih, sekarang ni sebab kita dah, bila kita dah keluar tu, kita buat video-video lagi, baru kita dapat yang lain pula. Sekarang ni baru capai dalam, saya pun tak tengok ni, dalam 60 lebih lah, $60 lebih. Maknanya yang sebelum ni dah sampai $100, kita dapat dah dalam 400 lebih semua kan. Sebenarnya yang baru ni dah tak $60. Dia punya purata macam kalau untuk dapat duit ni di Malaysia, dia setiap negara dia lain purata jumlah duit yang kita dapat. Contoh di Malaysia, kalau kita buat video untuk 1,000 tontonan, mungkin kita boleh dapat dalam RM3 hingga ke RM7. Itu bergantung kepada iklan lah, iklan yang ada pada video kita. Kalau duration video kita tu 10 minit, makin banyak iklan, makin banyak duit masuk. Maknanya untuk 1,000 tontonan antara RM3 hingga RM7. Kalau ada 100,000 tontonan untuk satu video, kita mungkin akan dapat dalam RM400 macam tu.
Okey, Sofi, kita dah nak berada di pengakhir kita punya secara langsung ni. Kami ni paling lama dengan Sofi ni, banyak sangat pertanyaan, ramai berminat dengan konten YouTube ni sampai nak kat sejam kita bercakap. Okey, kata-kata akhir last sekali, apa nasihat Sofi untuk menggalakkan orang-orang di luar sana untuk menghasilkan konten yang menarik di YouTube? Bagi galakkan sikit supaya diorang boleh menjadikan YouTube ni sebagai satu sumber pendapatan mereka, sampingan mereka. Okey. Okey, betul kesimpulan je lah untuk semua semua orang. Kita nak kalau boleh macam sekarang ni kita dah zaman yang zaman media sosial, online apa semua tu. Jadi memang digalakkanlah untuk kita membuat video-video mengikut kepada pengalaman kita, hobi kita, ilmu yang kita ada. Kita share benda yang bermanfaat lah, jangan share benda-benda yang tidak bermanfaat. Jadi kita share yang ilmu yang supaya orang tu boleh tahu, boleh belajar. Macam saya share ilmu yang untuk ilmu supaya orang tahu, okey benda ni boleh ke tidak, sihir ni sihir apa, siapa yang akan terkena, jenis-jenis apa, contoh macam tu. Kita share ilmu. Macam mungkin dalam kalangan petugas pusat internet terutamanya dan orang-orang yang melihat video ni, digalakkanlah untuk buat video kan. Kita menghadap komputer di pusat internet berjam-jam, kadang ada masa di luar tu buatlah video kan, belajar. Mula-mula memang ada setengah orang tu susah nak buat video, tapi bila kita lama-lama buat, dia jadi laju lah sebab kita dah tahu macam mana nak edit, macam mana nak letak tu, letak ni, dia akan jadi laju. Dulu saya pun slow juga macam mana slow buat, tapi bila dah lama-lama tu jadi laju sebab kita dah tahu dah mana letaknya option ni, option tu. Jadi siapa yang ada ilmu dan pengalaman tu boleh share melalui YouTube. Bukan sahaja kita share, tapi kita boleh jana duit. Jana duit ni kita tak payah buat full time pun tak apa, buat part time. Kalau tak boleh nak keluarkan video dalam seminggu sekali, buatlah sebulan sekali, ataupun 2 minggu sekali, keluarkan satu video. Tapi yang penting konsisten, supaya kita dapat capai 1000 subscribers dan 4000 jam tontonan. Dan saya nak tunjuk sikit channel dashboard dia, channel boleh promote ni siapa yang mendengar hari ni boleh subscribe channel Sofi. Okey, kita tunggu kejap mana si Sofi ni. Okey, sangat menarik topik pada hari ini dengan saudara Sofi, di mana dia banyak kongsikan tentang YouTube dengan kita kepada siapa yang berminat untuk menjadi YouTuber. Okey, pesan dia ada perlu cukupkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan. Okey. Ini channel dashboard YouTube studio saya. Okey, kalau boleh lihat. Okey. Okey, bila kita dah ada akaun YouTube, kita ada akaun studio YouTube, maknanya kita boleh lihat statistik kan, apa capaian akaun kita ni. Jadi kalau lihat di sini dia secara keseluruhan lah. Mana dashboard ni, bukan dashboard community je, YouTube pun ada dashboard juga. Boleh dashboard. Nampak tu. Jadi di sini ada latest video performance. Ini yang video yang saya baru post lah. InsyaAllah dalam minggu ni ada satu lagi video saya akan post. Dan dia akan beritahu ranking berapa dalam video. Paling tinggi ni, tak capai lagi yang seperti yang lain. Dan ini kita punya subscriber dah cecah 2,889, maknanya dekat 3,000 lah. Dalam sebulan ni 202 yang subscribe. Ini kita boleh lihat. Okey. Okey, di dalam konten ni boleh lihatlah video-video yang dipost. Kalau hijau ni maknanya boleh monetize, maknanya kita boleh buat duit.
Ha, ini semua public, hijau. Kalau yang warna kuning ni, dia ada yang kuning. Kuning ni maknanya mungkin ada limited iklan lah, ataupun tak boleh monetize. Contoh macam ni, limited. This video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertisers. Maknanya video ni mungkin komputer iklan tu dia limited lah, tak banyak iklan yang boleh jadi duit dan tak sesuai untuk sebahagian pengiklan. Maknanya pengiklan tak suka video ni, dia tak nak iklankan dia punya apa? Iklan dia, produk dia apa ke apa semua tu. Dan ini video berkaitan dengan coronavirus, berkaitan dengan doa. Tapi tak tahu sebab apa, mungkin dia letak kat sini 18 ke atas kalau dia tulis kan. Dia doa je. Cumanya kalau lihat di setiap video yang berkaitan dengan coronavirus, semua akan kena macam ni. Dia tak boleh bagi. Yang contoh dia ni, video yang kita private, yang kita nak tutup, tapi kita tak buang lah. Sebab ni video lama. Video baru ni kita simpan. Yang paling tinggi setakat ni yang ni lah, 24 views ni, 24,000 views paling tinggi lah untuk video seram ni. Kalau ikut keseluruhan video, yang tinggi yang kuih bahulu tradisional lah, ini usahawan tempatan 57. Ini pun okey, kita tengok apa nama duit berapa dapat untuk tahun ni. Ni dia. Yang ni last sebulan baru $10 dalam sebulan ni. Oh, kita boleh tengok sekali dia punya ni pendapatan dia. Kita punya purata duit ni naik turun. Kita boleh edit juga. Boleh edit dia banyak lah, pening lah tengok kan. Cumanya kita boleh tahu kita punya pencapaian tu. Kita boleh edit di sini, kita nak tengok secara 90 hari. Okey, contoh 90 hari berapa dah? $28 lah, contoh macam tu. Dah 3 bulan lah. Dah $30 lah. Tak banyak pun, cumanya dia kira. Dan setiap video ni dia ada views dia. Views ni berapa. Dan kita boleh lihat setiap video tu berapa dapat kan. Jadi kalau tengok dekat komputer ni banyaklah functionnya. Dekat handset pun kita boleh tengok. Komen-komen dekat handset di komen-komen pun banyaklah orang komen ni. Macam-macam orang tanya. Adakah komen dengan like ni dia menyumbang kepada pendapatan juga? Dia menyumbang juga. Dan satu lagi, dia bila banyak orang komen ni, bila kita post video kita akan naik. Maknanya dia tak ada ke bawah, maknanya tak keluar pada bila orang buka YouTube, video kita ada, dia nampak. Tak adalah video kita tenggelam. Jadi di situ kita boleh raih kita punya views lah untuk dapatkan betul jana duit di situ. Perlu ke kita pergi dekat channel orang dan kita subscribe orang punya, lepas tu kita minta orang tu subscribe dekat channel kita? Bagus ke tak dengan cara macam tu? Cara tu sebenarnya tak efisien sebenarnya, sebab bila kita buat macam tu, dia syarat dia bila nak subscribe orang ni, kita kena lihat video dia dalam tempoh masa 3 minit ke atas. Mana kalau kita setakat subscribe je, kita tak tengok video dia, subscribe kita akan ditolak. Maknanya tak diterima lah macam tu. Maknanya dia tak akan masuk dalam jumlah subscribers tu. Memang subscribe tapi tak masuk sebab orang tu tak tengok lagi video kita. Dia kena tengok video kita dulu, salah satu lah. Yang penting lebih 3 minit ke atas. Boleh tak Sophie, macam kita wujudkan satu macam grup YouTube kan? Maksudnya siapa yang pemula nak start tu, masuk dalam grup tu, kita akan support daripada subscribe. Macam dalam grup tu mungkin mula ada 10 orang. Okay, semua antara kena subscribe untuk menaikkan
macam-macam membantu orang lain lah untuk naikkan dia punya subscriber. Boleh macam tu. Macam kita ada satu grup tu 10 orang, lepas tu kita tambah, ini maksudnya siapa yang masuk dalam grup tu dia kena subscribe antara kumpulan tu punya YouTube lah untuk membantu naikkan subscriber. Boleh je. Bagus. Ada je. Ada juga grup-grup yang buat macam tu. Maknanya kita tengok apa antara satu sama lain. Tapi itulah kalau boleh jangan subscribe saja. Kita kumpul subscribers je tapi video tak keluar. Video tak dia takkan jadi juga. Kita tak capai 4,000 jam tontonan tu, tak capai. Jadi pada masa sama kita kena buat video lah untuk capai 4,000 jam tontonan tu. Mana 4,000 watch hour. Maknanya Dia kena contoh video tu 10 minit durasi dia. Orang tonton sampai habis. Okey. Seorang tu dia dapat 10 minit. Kalau 100 campur lah, satu orang campur berapa tengok, berapa lama lah. 10 minit campur 100. Okey. Macam tadi yang kita kira dapat dalam 1,000 minit. 1,000 minit dalam berapa jam lah. Nanti bolehlah kita kumpulkan geng-geng pusat internet yang ada YouTube sendiri kan, channel sendiri. Okey, kita satu hari tu kita contoh dia punya YouTube dia, lepas tu subscribe boleh ke? Maksudnya kita inisiatif kadang petugas-petugas pusat internet ni kita perlu ada pendapatan sampingan lah, sebab kita ni mengalami masalah orang kata pendapatan yang tak naik-naik yang kadang mungkin kita punya pihak ni pun ada juga buat program untuk menaikkan gaji untuk menaikkan pendapatan. Cumanya mungkin program yang dibuat tu macam-macam kan, jadi kita tak boleh kerja semua. Benda ini simple, saya duduk di satu tempat, saya buat macam satu studio, saya cakap kongsi saja. Bila saya kongsi, saya edit, saya post. Itu saja. Tak ada nak pergi mana-mana nak buat live semua. Itu kalau rajin lah. Lagi satu rasanya YouTube ni dia mengajar kita ataupun membantu kita dalam save kita punya diri untuk ni lah, yakin pada diri kita kan, nak bercakap di khalayak ramai. Kadang-kadang orang tak berani nak bercakap khalayak kan. Jadi dia akan mulakan dengan YouTube ni untuk bercakap, untuk yakinkan diri dia sendiri, betul tak? Sebab ini kita punya channel, kita boleh buat apa yang kita mampu lah. Dan bila kita dah capai 100,000 subscribers, pihak YouTube akan panggil kita di satu program lah. Maknanya di situ dikumpulkan YouTuber yang berada di Malaysia. Kita boleh berjumpa dengan YouTuber yang tertentu lah. Di situ dia ada macam program khas lah untuk kita meningkatkan lagi. Dan bila capai 100,000 subscriber ni, kita akan dapat reward lah. Mana ada satu plug tau. Plug yang silver plug tu kan. Kalau 1 juta subscriber dapat gold plug. Kalau 100 juta subscribers, itu dah banyak sangat kan. Ada ke 1 juta subscriber? Ada yang sebahagian tu dia dapat belian. Beliannya plug. Tinggi. Okey, tapi kita pun dah nak di pengakhir rancangan. Terima kasih kerana menjadi tetamu kita pada hari ini dan berkongsi ilmu yang sangat banyak pada hari ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan jemput lagi Sophie di masa akan datang. InsyaAllah. Okey Sophie, kita berakhir di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berakhir di sini. Kepada rakan-rakan semua, minggu depan insya-Allah kita akan adakan lagi satu sesi sembang santai PAK. Kita tengok tetamu kita siapa pada minggu hadapan. Terima kasih kepada yang menonton pada hari ini dan juga kepada yang minat untuk menjadi YouTuber, mungkin boleh kongsikan awak punya channel di bawah ini. Mungkin kita boleh subscribe ramai, insyaAllah membantu rakan-rakan yang mempunyai YouTube channel sendiri. Sama-sama kita bantu dan sama-sama kita naik lah. Okay? Itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat apa-apa lah. Okay, bye.